Tapi orang kutuk fizikal dia. Siti Bainun. Kau baca tak komen? Welcome to Try Hardcast. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Anda bersama lagi dengan kami, Try Hardcast. Jadi, saya Dr. Asta. Saya Crow. Saya Apis. Alright, jadi pada malam ni kita akan berbincang tentang topik pilihan daripada Apis tau. Jadi topik ni aku sebenarnya ada terbaca 2-3 kali juga, tapi aku tak berapa faham kronologi cerita ni tentang macam apa tengok dekat tajuk sekarang ni isu berkenaan dengan Bella versus Siti Bainun, 10 peguam versus dengan Tengku Mahkota Johor. Alright, jadi by the way, sebelum kita mulakan, yang mana yang baru masuk boleh subscribe, okay? Yang mana yang baru jumpa video kami ni, sila subscribe, like dan juga komen. Penting untuk anda tinggalkan idea-idea anda ataupun apa-apa kritikan yang membina ataupun yang tidak membina, terpulang kepada hangpa. Okay? Tapi yang penting subscribe dulu, tekan button loceng tu. Okay? So, habis. Yo. Cerita sikit, habis. Macam mana? Aku tak follow ni. Kru bisa dengar aku. Dah tahu dah ada dengar ni. So aku bagi kronologi simple dah. Siti Bainun ni adalah pengasas rumah bonda, iaitu rumah kebajikan, dan Bella ni adalah anak Down syndrome. Jadi start je cerita dia pasal Bella ni, dia masa dia umur 7 tahun dia dijumpa dekat KL. Sekarang ni dia umur 13 tahun. Siapa jumpa? Siti Bainun ni ambil dia lah. Siti Bainun ni connect dia? Bukan. Belum lagi. Ni orang pusat kebajikan sendiri yang jumpa dia dekat KL. Masa tu dia tengah memang ni lah, macam jalan sorang-sorang, dia macam lost lah kat KL. Oh, I see. So maksudnya Bella ni bukan anak siapa-siapa yang hantar dekat penjaga, bukan maksudnya orang pun tak tahu dia daripada mana apa semua. So just kebajikan yang ambil dia. Baik. Betul. So dia dihantar dekat Negeri Sembilan tau. Ada satu rumah kebajikan ni lah. And then sampai dia umur 12 tahun, so mana-mana budak yang tak ada mak bapak ni, yang sama ada yatim piatu ataupun anak-anak yang dalam bawah pusat jagaan kebajikan ni, sampai cukup umur 12 tahun, dia akan dibawa ke mahkamah untuk extend dia punya penjagaan dia tu. So mahkamah akan decide siapa. Masa dia umur 12 tahun tu, nak jadi cerita time tu lah Siti Bainun ada di mahkamah tersebut. Oh, I see. Baik. Ya, dia pergi tu untuk settle pasal rumah bonda dia lah, anak-anak kebajikan dia tu lah. And then dia pergi, dia pun terjumpa dengan Bella ni. So dia cakap kat ni dia deal macam mana, dia cakap dia kata dia nak bela Bella ni sebab dia kata dia suka anak Down syndrome. Dia kena apply lah kot maksudnya. Ya, betul. Dia kena apply lah. Dia cakap dia nak bela Bella ni sendiri. So setakat masa tu Bella ni dijaga oleh rumah kebajikan Negeri Sembilan tu, betul? Betul. I see. Baik. Right. And then tapi semua orang tak tahu yang rumah bonda ni adalah rumah kebajikan yang bela anak-anak luar nikah sahaja. Okay. Jadi jalan cerita kat situ pun dah tak betul dah. So dia ambil Bella ni, dia cakap kata dia suka Down syndrome. So macam masa tu mungkin tak realize lagi kot. Sekarang ni orang pelik lah kan. Sebab apa yang dia nak bela Bella tu, apa ada purpose dia. Siti Bainun ni famous macam artis lah. Aku pun macam lately ni dia memang famous gila kan. Sebab aku ada tengok video dia interview kat dalam Wanita Hari Ni. Wanita Hari Ni, betul. Betul. Pasal siapa dia ni? Kenapa banyak je rumah kebajikan yang lain orang tak interview? Kenapa Siti Bainun ni orang interview? Betul, dia senang cakap dia ada exposure yang besar lah, senang cakap. Sebab dia ni dok. Satu dia ada pangkat dalam UMNO. Nombor dua dia memang dah lama lah buat kerja kebajikan. Betul. Aku berminat lah cerita pangkat dalam UMNO. Sekejap, cuba cerita sikit tak pasal Siti Bainun ni. Sorry guys, aku sebenarnya aku ada sensitif sikit lah kalau cerita pasal orang kurang upaya dengan kes dera apa semua ni kan. So aku follow, tapi aku tak boleh nak
terus nak teruskan nak baca tentang dia makan tahi lah apa semua. Ya Allah, macam teruk sangat lah. Tapi okey, kejap, Oi. kita cerita pasal Siti Bainun ni tadi kan. Orang UMNO, orang dekat dalam UMNO, okey. So Betul, bro. macam mana? Ya. Pasal Siti Bainun. Tapi dia, itu dia punya ni lah kan. Kita sebenarnya tak nak campur pun. Maksudnya itulah macam penting. cakap tadi. Penting ni kan. UMNO Yelah, ni Sulbi. banyak terpalit dengan benda-benda ni. Kenapa? Kita macam ni. Maksudnya dari segi connection mungkin dia ada, tapi kita tak nak into it lah. Betul. Dia menggunakan connection dia, tapi itu memang dia ada connection. Siapa-siapa pun yang ada connection akan guna. Right. Okay. Boleh jadi, okay. Apa tempat dia dekat dalam UMNO ni, apa tempat dia? Naib ketua wanita ke apa, saya tak berapa pasti. Alright. Kurang macam tu lah. Dekat cawangan dia lah. Cawangan lah. Area Wangsa Maju lah kot. Yalah tu. Kan? Because rumah bonda ni Wangsa Maju lah kan. Dan okey, kalau cerita pasal Bella pula, dia tak duduk kat rumah bonda pun. Dia dibawa ke kondo. Dia duduk di satu kondominium lah, which is Siti Bainun punya kondominium lah. Okay. Dan ada beberapa yang lain jugalah dekat rumah tu. Tempoh dia duduk. Tempoh dia duduk dalam kat kondo tu dalam 4 bulan lah. So benda ni semua boleh expose sebab satu rumah tu semua kena COVID. Okey. Ya, jadi bila ini kena tak COVID, terlibat dengan rumah bonda lah ni. Maksudnya ini memang kes dia dengan cuma Siti Bainun ni pemilik rumah bonda ataupun orang yang handle rumah bonda ni, tapi yang kes pasal Bella, pasal adik-adik yang lain tu maksudnya dekat rumah dia sendiri. Ini personal punya cerita lah ni. Dia dah bawa dah pergi kondo tu lah. Lepas tu bila masa sukarelawan pernah pergi dekat rumah bonda tu tengok depa before COVID, and then masa COVID tu sukarelawan pergi balik dekat rumah kondo tu, and then masa tu lah expose depa tengok Bella macam tu kan. Memang kesian weh. Memang teruk lah kena dorang, habis badan dia semua kan. Itu cerita pasal dia kena bagi makan cili lah apa semua, sehari 20 biji cili lah apa semua kan. Memang teruk lah memang. Apa jenis manusia pun kita tak tahu lah macam tu kan. Tapi belum terbukti lagi kot. Dia memang dah terbukti dia buat ke ataupun macam mana? Macam mana cerita ni boleh orang boleh dapat? Saksi. Kenyataan daripada saksi. Saksi maksudnya siapa? Budak-budak tu lah. Sukarelawan tu lah. Sukarelawan tu nampak dia bubur cabai? Tak kot. Tak. Bukan yang pasal kes yang tu lah. Yang ni kita dapat daripada kenyataan ada saksi tu lah. Saksi yang berada dalam rumah tu. Budak-budak tu kot. So benda ni dah berlaku selama 4 bulan dan ada orang yang sepatutnya pergi buat report tapi tak buat report. Sampailah sukarelawan COVID tu datang ni. Macam mana? Sebab mereka ni patutnya kena hantar pergi hospital sebab mereka dah kena COVID. Tapi mereka pelik sebab tak kena hantar kat hospital. Sebab tu yang sukarelawan pergi kondo tu. Alright, okay. So pelik lah kenapa yang pengetua dah tak nak bawa pergi hospital kan. By the way, adik Bella dah okey daripada COVID. Aku ada nampak juga video yang dia dengan nurse semua. Semakin sihat lah. Alhamdulillah lah, tengok video dia semua kan. Tengok dia happy dah apa semua. Benda ni sangat trigger aku actually. Aku nak sangat ikut, aku nak sangat follow, tapi aku memang tak sampai hati. Aku dah baca tu kan, macam aku terus tinggal. Aku tak boleh nak pergi into deep sangat lagi. Tapi aku masih lagi dalam disiplin yang sama. Sebelum mahkamah buat proceeding apa-apa, aku takkan orang cakap nak tuduh dia ke apa kan. So sebab tu lah aku tak tahu sama ada. Kalau aku tahu benda tu betul, lagilah sedih. Aku boleh menangis kot. Sebab orang kurang upaya ni, entahlah memang binatang je yang boleh buat perangai macam tu. Maksudnya aku nampak ada kecederaan dekat tengkuk dia. Aku tak tahu kenapa. Tengkuk tangan dia habis. Aku tak baca, aku tak boleh nak tengok into deep sangat. Dan kalau lah betul dia buat, kalau mengikut Bella, dia kata tangan dia diikat. Okay. Oh, okay. Itu Bella. Tapi ini Bella lah cakap. Bella cakap. Dan saya rasa kenyataan saksi juga. Itu daripada pihak ni lah, pendakwa kan. Tapi pihak defense, Siti Bainun mengatakan kena air panas.
Yang Alright, menjadi okay. isu sebenarnya sebab teruk dan kenapa tak dibawa ke hospital. Ya, betul. 10 peguam 10 peguam yang sudi jadi peguam bela dia tanpa bayaran tau. What the fuck lah ni? Sebenarnya kita kena macam ni lah because 10 peguam kita kena tengok view macam ni tau. 10 peguam bela seorang yang ada nama dalam kebajikan. Macam tu. Kita jangan tengok 10 peguam yang mendera. Kalau kita tengok view macam tu memang nampak jahat lah. Bukan. Betul, Bukan. setuju. Aku tak lagi letak Siti Bainun tu dekat sebagai seorang penjahat tak. Aku pun masih macam aku cakap tadi, disiplin ni kita tak tahu lagi. Tak ada bukti ke apa lagi. Tak tahu lah, mungkin dah ada bukti tapi aku tak baca lagi kan. Mungkin Hafiz boleh explain. Tapi setakat sekarang ni aku just macam, tapi aku ada bila hang cerita dia tu orang no. Ini memang game yang ni lah. Hafiz gelap Hafiz. Boleh Okay. jadi juga. So cepat 10 peguam tu menjadi peguam bela si Siti Bainun tu. So pada aku agak kontroversi dan sangat pelik lah kan, dan tak dibayar. Maksudnya kalau macam alasan hang bagi tadi Kro, sebab dia wakil kepada pusat kebajikan. So itulah. Sebenarnya Bro kalau cakap kita tengok macam view macam tu tak nampak ni pun isu pun sebab dia memang seorang yang ada nama dalam kebajikan ni. Jadi memang orang bela dia mungkin memang kenal dia dengan kerja kebajikan lah. Baik. Betul. Dari side orang kata, kalau netizen akan nampak macam ni kan, macam dia ni Fishy. dera kan. Tapi peguam yang kenal dia could be kenal dia dari sisi yang dia ni buat kerja kebajikan. So tak heran pun sebenarnya. Saya tak nampak benda ni heran. Pelik Kro. 10 peguam tu maksudnya semata-mata sebab dia terkenal lah. Aku tak nampak sebab lain. Sebab dia terkenal dan dia orang ada pengaruh. Siti Bainun ni orang yang ada pengaruh dalam side kebajikan punya ni. Apa yang herannya dah? Apa yang heran? Ada pengaruh. Itulah maksudnya yalah, of course lah. So maksudnya ni memang something fishy lah. Orang nak bela dia sebab dia ada nama lah kan. Sebab banyak aja lagi kes dera yang lain. Ingat tak yang baby kena simpan peti air apa semua macam 3 hari lah apa lah semua kan. Tapi dia dapat pembelaan yang special disebabkan dia orang yang berpengaruh So macam taik lah sikit kan. Alright, okay, tak apa Hafiz. Okay. Apa lagi detail yang sepatutnya orang tahu? Aku ada beberapa benda juga yang aku nak cerita tentang ni jugalah. Tapi okay, it's okay. Dulu please. Yang sepatutnya orang ramai patut tahu lagi. Aku patut tahu lagi pasal ni. Kes tengah berjalan lagi lah sekarang ni kan. So kita tengok Bella pun duduk dekat dalam hospital je kan. Dalam jagaan ni kan. Tapi tapi aku tengok video-video yang feedback daripada nurse-nurse tu. Dia pun cakap kata malam-malam Bella ni dia macam mengigau, macam trauma. Macam dia, dia trauma. So aku rasa benda tu kalau tak macam benda tu semua yang tengah peguam Bella ni duk cakap, duk kata accident lah apa semua, tapi tak jadi macam tu lah. Takkan sampai trauma kan budak tu macam tu. Ya, tak connect sebab budak tu sampai trauma tau kena macam tu. So yang tu aku rasa first sign of kalau kena dera kan. Takat kita kena pukul mak bapak kita pun tak ada lah sampai mengigau malam-malam kot. Yang ni memang kena dera betul lah sampai jadi macam tu kan. Bagi aku lah. Jadi kes ni bila sampai 10 peguam nak bela dia, dia pakai 2 peguam, 5 peguam pun orang dah terkejut. Ni sampai 10 peguam macam yang tu memang fishy gila. And then tadi pun aku baru tengok yang dekat Instagram anak menteri ni kata apa, dia pun kata dia sebenarnya girlfriend anak menteri ni. Yang tu yang boleh jadi mungkin relatable lah kot benda ni semua kan. Macam dia lah cakap something fishy lah. Baik. Tapi kalau betul ni memang connection dia memang gila-gila. Okay, so aku rasa kita kena tinggalkan lapat ni sebab dia masih lagi dekat dalam proses tau, dan kita pun bukan nak mengganggu proceeding mahkamah apa semua kan. Dan sebenarnya
tak melanggar etika pun. Kalau ada siapa nak volunteer, nak bela dia pun, tak melanggar etika pun. Dia Okay. pilihan. Dia macam ni tau Kro sebenarnya. Kalau ada satu rumah kebajikan ataupun satu jabatan kebajikan apa-apa kan, pergi bagi makan dekat satu rumah anak yatim tak pelik. Tapi kalau ada 10 rumah kebajikan ataupun 10 organisasi amal, projek amal, pergi bagi makan dekat satu rumah anak yatim ni pelik lah. Dia bukan pelik tau. Boleh. Volunteer of course lah boleh. Tapi of course dia akan tarik perhatian. Macam kenapa tak ada rumah anak yatim lain kan? Ya nak pergi makan, nak contoh aku bagi contoh. So ada 10 badan kebajikan semua nak pergi rumah anak yatim tu, nak bagi makan dekat rumah anak yatim ni. Confirm lah dia ada benefit ataupun boleh gain profit something. Tapi ini tekaan aku saja. Aku tak ada bukti pun untuk aku nak cakap benda ni apa dia orang dapat benefit ke apa, aku tak ada bukti. By the way, okay. Selain daripada tu lah kan. Tak apa, Kro, hang jangan cakap tu. Maksudnya apa? Hang nak cakap apa? Tak betul apa yang Dok cakap, gain benefit. Tapi still tak melanggar etika. Yalah, tak melanggar etika lah. Tapi tak fishy kan. Maksudnya, it's okay, tak apa, boleh je pergi kan. Dan aku tak faham kenapa dia perlukan sampai 10 peguam tu kan. Kes ni kes yang macam mana kan. Maksudnya memang patut dibela sangat. Kalau kata bela pula ada 10 peguam. Ini normal lah kot sebab orang yang teraniaya. Kan? Ini yang tertuduh So hopefully lah, aku harap semua ni cerita rekaan ataupun salah faham, dan tak ada lah manusia yang berhati binatang yang sampai tahap tu yang nak buat bela kan. Aku harap sangat cerita dia, plot twist dia macam tu. Kalau mengikut apa yang Dok harapkan tu, itu satu penganiayaan jugalah buat Siti Bainun. Yalah, betul lah. Right. Hopefully cerita dia macam tu. So yang best part untuk aku, Bella bukanlah diseksa. Ni salah information, okay? Itu best untuk aku. Bila aku dapat tahu yang sebenarnya cerita ni twist, bukan Siti Bainun buat. Itu satu part. So satu lagi taklah pelik maksudnya memang Siti Bainun perlukan 10 peguam tu. Ni cerita yang second, cerita yang best yang boleh semua orang raikan kan. Maksudnya macam itulah. Hopefully lah ada miscommunication ke, ada salahnya. Tapi kalau lah betul memang terbukti, memang sahih, memang dia didera, ya Allah, aku tak sangka boleh wujud orang yang berhati binatang macam tu. Aku entahlah, aku memang touching gila babi kalau cerita pasal tambah-tambah anak OKU tau. Orang yang OKU ni macam mana lah pada perut untuk apa buat semua-semua tu kan. It's okay lah, kita tinggalkan part ni dekat sini sebab proses masih berjalan. Okay, jadi tak banyak pun yang kita boleh ni. Ada macam yang Api cakap tadi tu pun kita boleh connect benda-benda yang orang cakap apa macam teori-teori ya. Ada satu isu sebenarnya. Okay. Rumah bonda tak berlesen. Okay. Tak berlesen, tapi dia mendapat dana daripada Jabatan Kebajikan. Tak betul dah tu. Tak sabar-sabar habis Itu tak betul dah. Okay. Selain daripada tu kan, yalah tu dah jadi ada isu lah kan. Lagilah membuatkan aku heran kenapa ada 10 peguam nak duduk nak tepi dia lagi. Sebab okay. Hagen ingat satu lah. Pastor dengan Kuro. Anak-anak istimewa ni dia bukan level kita. Dia ada satu tempat yang khas untuk mereka ni. Bukan kita ni. Sebenarnya mereka tu adalah jadi ujian untuk kita. Of course. Tak patut. Jadi hang kena kod mana pun macam apa-apa yang ni pun dia tetap anak istimewa. So dia ada tempat lagi tinggi daripada kita kan. So kita kena ni lah. Okay, kejap. Seorang anak istimewa, selain daripada Bella ada lagi kan? Berapa orang lagi yang duduk dengan dia, ada detail tak? Yang tu aku tak sure sebab tapi lebih 2-3 orang lah. Yang tu okay ada juga budak-budak. Yang tu aku tak sure. Mungkin anak-anak luar nikah ni yang budak-budak kecil ke istimewa. Yang bukan dekat rumah bonda, yang dekat rumah Siti Bainun personal. Kondo dia tu. Ada berapa orang? Tahu tak? Tapi tak sampai 10. Dia orang okay juga tak? Itu tak dinyatakan. Pada video saya nampak macam OKU juga. Okay. So tak maksudnya benda ni memang
sebab aku sekarang ni aku cubalah nak apa nak pujuk kepala otak aku yang sebenarnya Siti Bainun ni tak salah. Maksudnya Siti Bainun ni ada something lah, miscommunication ke, ada misinformation kat mana-mana ke yang membuatkan dia diceritakan macam tu kan. It's okay. Okay. Kita terpaksa tinggalkan bab siapa betul siapa salah ni, dan memang sebenarnya tak penting pun, ini bukan tugas kita pun untuk ni kan. Satu part yang paling sebenarnya lagi aku menyayat hati bukan Bella tu satu, okay, tapi orang kutuk fizikal dia Siti Bainun. Kau baca tak komen? Jadi bila kes ni meletup, dia jadi makanan untuk netizen lah. Benda-benda ni semua. Jadi body shaming apa semua ni kan. Aku nampak ada seorang artis ni nama Ika Nabila. Dia ada buat statement, dan statement dia tu di-share banyak lah kan. Dia cerita pasal kalau nak benci perbuatan Siti Bainun tu, janganlah kutuk fizikal. Sebab sambil hang kutuk fizikal tu, hang bukan setakat nak kecam Siti Bainun. Even orang-orang yang lain yang berfizikal besar pun akan terasa kan. Maksudnya duk cerita pasal ini makanan ni lah apalah semua yang jadi gemuk lah apa semua. So orang-orang yang lain pun akan rasa macam aku tak buat pun macam ni buat apa sebab apa rasa layak untuk nak jadikan badan dia sebagai ni kan. Ika Nabila dah cakap macam tu. Sepatutnya kita dah kena sedar lah kan. Tapi orang hantam pula Ika. La haula wala quwata illa kan. Ika kena hentam teruk orang cakap macam dia nak bela Siti Bainun. Sebenarnya tak salah lah. Aku langsung sedih tu kan. Dan bukan seorang. Nak mencari orang yang setuju dengan Ika Nabila tu yang seorang kot aku rasa. Seorang dua orang. Aku tak nampak. Yang lain semua kecam Ika Nabila, macam Ika Nabila yang tengah seksa Bella. Ini semua ujian untuk kita lah sebagai netizen. Sebenarnya sebab berfikiran positif, macam Dok cakap, cuba untuk berfikiran positif, which is saya faham susah sangat. Okay, dan tak apalah, ini masing-masing kan. Tapi itulah dia kan, bila kita negatif sangat sampai kita terus kita tunjuk jari kita, maksudnya dia salah. Okay, dan bila orang tegur pun jangan body shaming, tapi tetap tak kisahlah, aku dah marah sangat kan, tak kisah. Itu sebenarnya itulah netizen kan, kena kontrol benda ni. Bayangkan ini satu contohlah, bila Siti Bainun dapati tak bersalah, bayangkan netizen bila dengar amarah juga still tak boleh terima. Mahkamah lah yang akan jadi Ika Nabila nombor 2. Jadi itulah. Bayangkan susahnya bila kita dah terlampau emosi. Kita akan buat teori macam-macam lah. Sebelum aku pergi ke penutup thank you Fiz sudi menerangkan kepada aku kan. Aku teringin sangat nak follow up, tapi aku macam tak sampai hati sangat-sangat. Aku nak tahu lebih detail. Setiap apa yang aku baca tu, dia dicili, dia terseksa. Kalau layak panas, kalau hang tak makan tahi sendiri, ini kepala babi apalah yang jadinya. Aku sangat-sangat dah tak boleh accept benda ni. Aku harap sangat, sebenarnya salah cerita. Sebenarnya Siti Bainun tak buat macam tu, dan sebenarnya Bella tak pun diseksa kan. Aku harap sangatlah, walaupun sedap lah kalau betul dia salah, kita boleh hentam dia lagi kau kan. Tapi itu hanya menjamu emosi lah. By the way, aku nak tanyakan satu soalan kepada semua viewer. Ini yang cerita tentang netizen ni. Sebenarnya aku lebih berminat nak ceritakan tentang ini, sebab ini Siti Bainun punya perbuatan kita tak boleh kawal. Tapi kita punya perbuatan, just imagine kalau awak tengah tomah Siti Bainun, tak boleh nak kawal emosi dia, berhati binatang, tak boleh nak kontrol dia punya kemarahan, buat macam tu dekat budak-budak yang tak ni kan. Awak semua yang tinggalkan komen tu, awak tengah kawal awak punya amarah ke? Adakah awak sendiri pun, apa beza awak dengan Siti Bainun sebenarnya? Kalau awak sendiri pun tak dapat nak kontrol awak punya emosi, tak boleh nak tinggalkan komen yang baik, tak boleh nak biarkan prosedur ni berlalu dulu, dan tak boleh nak jadi orang yang rasional. Jadi apakah bezanya awak dengan Siti Bainun? So itu sajalah kot kalau daripada aku. Yes. Bagi saya itulah, semoga justice for Bella tercapai lah kan.
tercapai. Itu je. Betul. Right. Kok mana pun dia tetap anak istimewa, kita kena jaga dia. Siapa-siapa pun. Jadi Kita macam ni tak biasa. sebab aku memang beremosi kan kalau masukkan cerita ni kan. Aku cuba susah untuk kontrol dan itu je lah satu point aku, satu je benda yang boleh buat aku cool, sebab benda ni masih belum terbukti. Aku tak ada apa pun yang boleh support aku punya emosi ni, nak membenarkan aku punya emosi ni untuk aku lontarkan daripada menunjukkan daripada sisi kemarahan kan. Sebab belum lagi, aku tak ada apa bukti lagi kan. So hopefully benda ni akan orang cakap terjawab soon. Okay, semua dapat selesai dengan ni. Kalau lah memang betul Bella dianiaya, kita harap pembelaan lah ke atas nasib Bella. Orang cakap vice versa lah. Kalau lah Siti Bainun memang tak bersalah, then hopefully semua keterangan, semua bukti-bukti yang boleh membuktikan dia tak bersalah tu dapat dikemukakan kan, dapat dibela. Alright guys, so itu saja untuk topik kita pada malam ini. Terima kasih banyak Hafiz, terima kasih Crow, dan anda-anda semua kalau ada yang bersetuju, kalau ada yang tak bersetuju, kalau anda ada pendapat lain ataupun ada komen-komen, ada kritikan apa-apa yang anda nak sampaikan, boleh tinggalkan dekat dalam ruangan komen. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada yang belum subscribe, tolong subscribe kami punya podcast dan mohon share kepada rakan-rakan anda. InsyaAllah kita akan datangkan lagi. By the way, kami ada plan untuk next topik, mungkin kita boleh sembang tentang basikal rajak. Saya plan macam kita nak buat video reaction sikit. Nanti kita akan tinggalkan link dekat dalam description. Boleh tekan. Kemungkinan besar lah ada orang bagi idea untuk kita buat satu TikTok punya account. Macam mana? Apa rasa setuju tak? Kalau ada siapa rasa setuju untuk kami buat TikTok account, tinggalkan kat komen. Okay? Kalau ramai yang cakap okay buat account TikTok, kami akan buka account TikTok dan kita akan tengoklah. Cari beberapa idea untuk kita post dekat dalam tu. So itu saja daripada Try Hotcast untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi luangkan masa. Saya Dr. Asta. Crow. Saya Peace. Until next time, Try Hotcast signing off. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.